Pembelahan nuklear maksudnya kalau satu jisim yang besar, pembelahan nuklear maksudnya satu jisim yang besar, dia akan pecah kepada dua nukleus yang lebih ringan. Okay, dua nukleus yang lebih ringan. Medisinya mungkin hampir sama, mungkin tak sama. Tapi konsep dia, satu pecah kepada dua. Okay, besar jadi kecil. Itu adalah pembelahan. So, semasa proses pembelahan ini, dia akan membebaskan jumlah tenaga yang besar. Dan tenaga ini adalah tenaga nuklear. Seperti yang kita dah belajar pada kelas yang sebelum ini, bila berlaku proses nuklear, proses tindak balas nuklear, terdapat kekurangan jisim kan. Jisim dia mungkin hilang. Jisim yang hilang ni akan tukar menjadi tenaga nuklear. E sama dengan mc square. So, contohnya, kalau anda pernah tengok orang main snooker atau pool kan, bayangkan ini adalah bola putih. Bola putih. Bola putih ini, kalau sini ada banyak bola kan, so bila first dia hentak, so bola-bola akan pecah. Pecah ke sini sana kan, ke sana ke sini, ke sana ke sini kan. Oleh itu, ini satu yang besar akan menjadi dua atau lebih yang kecil. Itu adalah pembelahan. Satu neutron menghentam atom uranium menyebabkan tidak stabil. So bila saya dah pukul bola putih itu menyebabkan keadaan sini tidak stabil, oleh itu dia akan pecah. Terbelah kepada dua atom. Tak payah ingat barium dan krypton, tak payah. Tak payah hafal. Tapi anda kena tahu proses dia adalah pecahkan kepada dua yang kecil. Disertai dengan pembebasan tenaga yang besar. Itu adalah pembelahan nuklear. Dan biasanya kalau tindak balas nuklear, dia bukan satu kali saja pembelahan. Dia akan menjalankan pembelahan secara banyak kali. Maksudnya kalau contoh bola ini kena pada uranium, so dia akan pecah kepada dua kan. Dan semasa dia membelah menjadi dua, dia akan menghasilkan 3 neutron. 3 neutron daripada pembelahan nukleus pertama akan dihasilkan. Dan neutron ini akan sambung menghentam nukleus yang lain. Kalau neutron ini menghentam pada uranium ini, kemudian dia akan pecah lagi. Lepas tu sekarang ada 3 neutron lagi. Neutron ini hentam kepada uranium, keluarkan 3 neutron lagi. So daripada 1 keluar 3, and then setiap keluar 3 lagi, so tinggal 9. Sini dah 9 neutron dah keluarkan. 9 neutron ini dia akan hentam setiap uranium yang berbeza. Lepas tu keluar 27. Kemudian 27 neutron akan hasilkan 81. Kita asyik tahap 3, semakin banyak neutron akan dijalankan. Tindak balas ini dipanggil tindak balas berantai, chain reaction. Chain reaction maksudnya dia akan berlaku secara berterusan, non-stop. Biasanya tindak balas ini berlaku dalam dua keadaan. Satu, kalau keadaan terkawal dalam reaktor nuklear. Reaktor nuklear, kalau tidak terkawal seperti bom. That's why kalau bom, dia menghasilkan tenaga yang sangat-sangat besar. Sebab we cannot control. Dan dia menyebabkan tenaga nuklear yang sangat besar dibebaskan. Kalau keadaan yang boleh terkawal, biasanya kalau contoh di Jepun, ada nuclear station. Apa itu nuclear station? Dia adalah satu stesen tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik. That's why kalau anda mungkin pernah dengar mungkin di salmon, tahu kan, salmon ataupun ikan daripada Jepun, kebanyakan tercemar. Kenapa? Bukan sebab memang tercemar, mungkin ada risiko. Ada risiko tercemar. Sebab apa? Sebab biasanya stesen nuklear ini dia dibangunkan di tepi laut, di tepi pantai. Oleh itu, kalau
Kalau reaktor nuklear ni tidak terkawal, okay, dia akan menyebabkan sinaran radioaktif terbebas ke dalam air sungai, air laut. So, apa yang berlaku adalah ikan akan diserapkan sinar radioaktif ini. Kalau ikan-ikan ini dimakan, oleh itu kita ambil atau makan sinaran radioaktif tersebut, mungkin kita akan dapat kanser. Okay. So, itu adalah tindak balas pembelahan nuklear. Okay, satu lagi adalah terbalik, iaitu pelakuran. Kalau pelakuran, kata nama lain adalah gabungan. Kita gabungkan dua nukleus yang ringan, okay, dan menjadi satu nukleus yang lebih besar. Dua yang kecil kita tambahkan sekali, dia akan menjadi satu nukleus yang besar. Okay. Dan semasa pelakuran ini, of course, dia akan membebaskan tenaga juga. So, contohnya di matahari, gabungan atom deuterium dengan tritium akan menghasilkan helium dan keluarkan satu neutron serta membebaskan tenaga. Tenaga nuklear ini akan tukar menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Okay, so a video for you to see, okay, to see the difference between fission and fusion. Fission adalah pembelahan, fusion adalah pelakuran. Fusion and fission are cousins, yin and yang of nuclear physics. Both turn matter into energy using the most famous equation in all of science, E equals mc squared. The equation tells us that matter can turn into energy, and when it does, it gets multiplied by the speed of light squared, a very big number. Both fusion and fission convert a little bit of matter into a lot of energy. So how do they differ? Fission means to come apart. Imagine a tablet of Alka-Seltzer dissolving in a glass of water. Fusion happens when atoms come together, when two become one. In both cases, we end up with a little less mass than what we started with. That missing mass multiplies by c squared to become E. In fission, the fizzing happens on its own. Radioactive elements such as uranium and plutonium split apart without any prodding from us. This makes fission relatively easy to control. It's why it's used in all existing nuclear power plants. Unfortunately, the stuff that uranium and plutonium fizzes into is toxic and radioactive, creating the byproduct that we call nuclear waste. Fusion is cleaner and more powerful, but it's much more difficult to achieve. It requires slamming hydrogen ions together with such incredible violence that they overcome the repulsive forces pushing them apart. As a result, they fuse into helium. Today, fusion only happens in places with incredible temperatures and pressures, like the center of the sun or a hydrogen bomb. But scientists are trying to squeeze hydrogen atoms together with powerful magnetic fields or laser beams, allowing us to control the fusion reaction and extract its energy. Yet all this squeezing takes a lot of energy, much more than we've been able to get out of the process. Because of this, the first fusion power plants are decades, if not centuries away. Until then, fission as the only mc squared we'll be able to use for energy. For Scientific American's Instant Egghead, I'm Michael Moyer. Okay, so perbezaan antara pembelahan dan pelakuran ya. Right. Nuclear reactor. So, untuk last part, kita akan tengok kepada nuclear reactor. Nuclear reactor. So, saya terangkan bahagian dulu. Okay. So, ini adalah stesen tenaga nuklear. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Kalau anda cuba fikir, macam mana kita dapat tenaga elektrik? Okay. Kita perlukan sumber tenaga lain untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Apa yang berlaku adalah kalau anda masih ingat semasa anda belajar sains, kita perlu pusingkan turbin. Okay. Pusingkan macam kipas. Okay. Turbin. And then turbin ini akan menyebabkan generator. Okay. Penjana elektrik berfungsi dan dapat menjana elektrik. Okay. Untuk bahagian ini, kita akan belajar pada bab 3. Okay. Saya bagi contoh. Kalau semalam, sepatutnya kalau semalam hari Rabu ada pasar malam kan di Desa Jaya. Tetapi sekarang tak ada kan. Okay, pasar malam ni macam mana mereka dapat
tenaga elektrik. Mereka guna generator kan? Okay, generator. So, macam mana generator ini dapat menghasilkan tenaga elektrik? So, konsep dia adalah elektromagnet yang akan kita belajar dalam bab 3. Okay, dalam bab 3. Okay. So, dia punya konsep adalah bila pergerakan, okay, pergerakan benda magnet atau perubahan dia akan menyebabkan benda magnet dipotong. Okay, dia akan mengaruh arus elektrik. Dan bahagian ni jangan risau, kita akan tengok dalam bab 3. Tapi macam mana kita nak pusingkan tebing itu? Okay. Takkanlah suruh orang pergi pusing-pusing kan. So apa yang kita nak buat adalah kita guna tenaga. Okay. So ada tenaga yang tradisional adalah dia bakar fosil. Dia bakar fosil. Bila bakar fosil dia akan keluarkan steam. Okay, wap air. So wap air ni dia akan pusingkan tebing ini. Untuk negara seperti Jepun, mereka ada membangunkan stesen tenaga nuklear ni. Okay. So tujuan dia adalah untuk menghasilkan steam. Okay, steam yang besar ini dapat memusingkan tebing. Macam mana kita nak dapat steam? Okay, macam mana kita nak dapat steam? Of course, kita perlukan air panas. Okay, macam mana air dipanaskan? Okay, oleh itu dia guna tenaga nuklear. So dekat sini kita ada rod. Okay, rod pengawal boron. Okay, tujuan dia mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Dan kita juga ada rod uranium. Okay, menghasilkan tenaga nuklear melalui proses pembelahan nukleus. So apa yang berlaku adalah kita ada bahan. Okay, our fuel. Okay, our fuel, our resource. Okay, dekat sini bila berlaku pembelahan, okay, berlaku pembelahan dia akan menghasilkan neutron. Okay, bila neutron ini terhentak kepada uranium, dia akan menghasilkan pembelahan lagi. Okay, banyak dia. So bila pembelahan ni berlaku, banyak tenaga haba, okay, dibebaskan dan akan panaskan air. Okay, dekat sini adalah air ya. So air ini bila dia panas dia akan menjadi steam. Okay, air akan menjadi steam. Oleh dia akan pusing tebing ini. Okay, so kalau anda nampak gambar ini, okay, gambar ini, so kita pusing tebing ini, okay, supaya dapat menjana tenaga elektrik. Okay, yang lain teras grafik, okay, dia untuk slow down, memperlahankan neutron, dan juga kita juga kan ada dinding. Kenapa kita nak letak dinding konkrit yang tebal? Sebab kita tahu, contohnya mungkin kalau sinaran radioaktif seperti kalau dia dipancarkan, dan kita tahu gamma ini dia tak bagus untuk kita. Okay. Kalau kita tak kontrol, gamma akan masuk ke badan kita, mungkin kita dapat kanser. Oleh itu, biasanya stesen ini dia dibangunkan di tempat yang sangat jauh. Di tempat yang tak ada rumah kediaman. Okay. Kalau tak nanti apa-apa masalah, bila sinaran radioaktif terbocor, semua mungkin akan terancam. So dia juga letak dinding konkrit supaya boleh menghalang sinar radioaktif. Okay, right. So let's see the video so that you can get a picture of what I'm talking. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation as the traditional fossil fuels like coal are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclear. So ini adalah uranium Okay, uranium ini adalah bahan kita. Kita tak guna bahan api seperti arang batu, kita tak bakar. Sebab kita tahu kalau bakar dia akan menghasilkan steam. Tetapi bahan api mungkin satu hari nanti dia akan habis. Dan selain itu dia akan menyebabkan pencemaran udara. So kalau kita guna uranium, okay, kita boleh juga menghasilkan tenaga haba. The
nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of Untuk bahagian ni sebenarnya tak payah belajar, tapi anda boleh tengok lah. Okay, ini adalah upper level. About 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process as they are accompanied by a normal. So yang ini adalah tindak balas berantai. Tadi ada satu neutron kan, bila dia hentam kepada satu uranium pecah 2 dan juga menghasilkan 3 neutron kan. So salah satu neutron terhentam lagi uranium, dia akan menghasilkan 3 neutron lagi. So imagine if we have a lot of neutrons, hitting again and again, we'll have actually bunches of nuclear fission happen. Enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with the fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reaction. So anda nampak kalau satu dia akan menghasilkan 3, ni 3 menghasilkan 9, 9 menghasilkan 27 dan sebagainya kan. Okay, so anda nampak tindak balas dia akan semakin cepat, semakin tinggi. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rod. So kita gunakan rod pengawal, control rod untuk mengawal tindak balas. Kalau kita letak control rod kat sini, dia punya tindak balas dapat slow down, dapat dikawal. Kalau kita tak mahu banyak sangat, kita boleh letak control rod dekat tengah-tengah. Rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and the pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam. So apa yang berlaku adalah
tadi bila tenaga nuklear dah dibebaskan, dia akan tukar menjadi tenaga haba. So dekat sini air akan menjadi panas. Okay, air menjadi panas, oleh itu dia akan menjadi steam. Okay, wap air ni akan pusing. Okay, pusing turbin. Okay, tujuan kita untuk pusing turbin supaya kita dapat menjana tenaga elektrik. The surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is So bila dah pusing, ini untuk bab 3 nanti kita akan belajar. So apa yang berlaku adalah bila tenaga elektrik dapat dijanakan, continuously flown in and out of the nuclear reactor using the kita pump. dapat elektrik lah. So untuk air yang sejuk akan dipump semula ke sini. So dekat sini kitaran dia akan berulang semula. Okay, air panas dan air sejuk, air panas, air sejuk. Okay, so ini dapat menjimat tenaga kita. Okay, right. So konsep dia anda kena ingat saja. Okay, dalam reaktor nuklear kat sini ya, proses pembelahan nuklear membebaskan tenaga haba yang banyak. So bila dia menjadi panas, so tenaga haba akan memanaskan air. Okay, bila dia panaskan air, so air panas akan menjadi steam. Okay, menjadi steam. Dan steam pusingkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Okay, melalui pemutaran dinamo. Okay, saya ulang. Mula-mula, okay, dekat reaktor sini, proses pembelahan nuklear membebaskan tenaga haba. Okay, tenaga haba akan memanaskan air dan air mendidih menjadi steam. So steam akan memusingkan turbin dan juga dinamo untuk menjana tenaga elektrik. Okay, so kalau kita boleh tengok pertukaran tenaga adalah daripada tenaga nuklear, kemudian tenaga haba. Seterusnya tenaga kinetik. Akhirnya tenaga elektrik. Okay, so if we look at the change in the energy okay, first adalah tenaga nuklear, kemudian tenaga haba, seterusnya tenaga kinetik, akhirnya tenaga elektrik. Okay, so ingat pertukaran tenaga. Alright. Okay, soalan ni kita boleh buat sama-sama. Okay, saya copy pastekan dekat sini. Okay, kita cuba buat sama-sama. Persamaan di bawah mewakili satu rebutan radioaktif yang berlaku secara spontan. Okay, namakan jenis rebutan radioaktif ini. Kita ada 3 jenis. Pertama adalah rebutan alfa, rebutan beta dan juga gamma. So yang ini adalah apa? Okay, perebutan alfa kan. Okay, dan kita nampak dia sebenarnya adalah daripada besar kepada kecil kan. So perebutan dia ada 2 jenis. Satu adalah fission. Okay, fission panggil pembelahan. Satu lagi adalah pelakuran. Okay, pelakuran. Okay, so anda boleh jawab pembelahan. Okay, pembelahan. Okay, pembelahan. Okay. Mengapa rebutan radioaktif tersebut berlaku? Kenapa? Okay, kenapa ada rebutan? Sebab apa? Sebab kita tahu bila nukleus itu tidak stabil, dia akan cuba menjadi stabil. So jawapan adalah sebab nukleus tidak stabil. Kerana nukleus tidak stabil. Okay, because the nucleus is unstable. Right?
Seterusnya, contoh 3 menunjukkan unit jisim atom bagi 3 elemen. Okey, unit jisim atom, radium, radon, helium. So, tentukan cacat jisim dalam kg. So, apa yang kita nak buat adalah kita carikan jumlah jisim sebelum dan jumlah jisim selepas. Kalau jumlah jisim sebelum adalah 226.025. Kalau jumlah jisim selepas adalah tambahkan 222.018 dengan 4.003. Okey, so cacat jisim adalah 226.025 tolak. Okey, tolak 222.018 tambah 4.003. Okey, yang jawapan dapat berapa? Berapa UJM? Dapat 0.004 UJA. Okay, unit jisim atom. Kemudian tukar kepada kg. 1 UJA adalah 1.66 dalam 10 kuasa negatif 27. So, kita darab 0.004 dengan yang ini. Okay, we multiply this one dengan this one. Okay, so anda darablah dan dapat berapa kg. Hitung tenaga yang terbebas daripada rebutan radioaktif ini. So, E sama dengan mc square. Okay, mana M adalah daripada sini jawapan dia. Dan C adalah laju cahaya. 3 darab 10 kuasa 8 square dan dapat berapa joule. Kan? Okay, masih ingat tak kalau saya nak tukar tenaga kepada EV? Okay, so kalau 1 EV berapa joule? Berapa joule? Anda kena ingat E adalah elektron. Okay, so maksudnya tenaga untuk 1 elektron berentasi 1 volt. Okay, so charge untuk 1 elektron adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi, kita ada berapa joule? Nak cari berapa EV. Apa yang kita nak buat adalah jawapan sini bahagi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Dan kita dapat jawapan berapa EV. Okay, kalau kita nak cari EV, kita kena bagi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Alright, ini adalah soalan berkaitan dengan E sama mc square, ulang kaji. Okay, dan kita sebenarnya dah habis bab 5.4. Okay, dia ada satu bahagian lagi adalah bab 5.5. Okay, kalau kita tengok classwork kita, okay, sebenarnya ada 3 gambar yang penting. Okay, 3 gambar yang penting. Okay, pertama adalah ini. Okay, anda yang kena tahu apakah kesan bahan radioaktif terhadap kehidupan kita. Okay, pertama, of course, dia akan, kalau kita ada sinaran gamma, dia akan memusnahkan sel-sel normal kita dan dia akan menghentikan fungsi sel, akhirnya sekali akan menyebabkan kanser. Okay, ini adalah kesan-kesan negatif bahan radioaktif. Okay, dan kedua, kalau kita cuba tengok apakah cara kita untuk mengendalikan bahan radioaktif. Okay, yang 3 cara yang penting adalah first, kalau bekerja kena pakai pakaian khas. Okay, seperti baju yang tebal, okay, bukan t-shirt macam ini, dan juga lencana filem. Masih ingat tak apa fungsi lencana filem ini? Lencana filem ini tujuan untuk mengesan beberapa sinar radioaktif yang terdedah. Kalau seorang pekerja dia pakai lencana filem, belum bersih kan. Selepas dia masuk kilang atau magma, dia keluar balik, kita cek lencana filem tu warna dia macam mana. Kalau warna dia banyak, maksudnya dia telah terdedah dengan banyak sinar radioaktif. So that means magma tu tak berapa selamat. Magma tu sangat bahaya. Okay, itu adalah pertama. Yang kedua,
Kalau kita ada bahan radioaktif, kita tak boleh terus expose, mendedah kepada udara. Kita perlu simpan di dalam bekas, bekas plumbum tebal. Seperti tadi kita ada stesen tenaga nuklear kan, kita perlu ada dinding konkrit plumbum yang tebal supaya mengelakkan sinar radioaktif terbocor. Dan ketiga, kalau kita ada sampah, sisa bahan radioaktif, kita tak boleh buang saja macam biasa. Kita simpan di dalam bekas tebal dan ditanam di dalam tanah. Ini adalah 3 cara utama untuk mengendalikan bahan radioaktif. Of course, ada cara-cara lain. Kalau anda nak baca boleh. Contohnya mungkin kita boleh guna robot. Tangan robot untuk mengganti manusia, membuat eksperimen semasa di magma. So apakah kesan dia? Mencemarkan alam sekitar, memusnahkan atau merosakkan semua benda hidup, menyebabkan masalah genetik seperti mutasi sel. Dan langkah-langkah, contohnya kita dah bincang, semua bahan radioaktif disimpan di dalam bekas. Dan kedua, reaktor nuklear mesti dilindungi dengan dinding plumbum. Ketiga, labelkan sumber radioaktif pada bekas yang mengandungi bahan radioaktif. Keempat, sumber radioaktif yang kuat hendak dikendalikan dengan menggunakan alat kawalan jauh melalui skrin kaca plumbum. Maksudnya, contoh kita guna robot. Robot, lepas tu dinding kita kena guna plumbum. Tetapi kita nak tengok kan, so bila kita control robot tu, pastikan kaca tu dia plumbum dan boleh nampak. Kelima, sumber radioaktif yang lemah boleh dikendalikan dengan menggunakan penyepit. Jangan guna tangan. 6. Pakaian perlindungan sarung tangan digunakan. Rencana filem dipakai dan sisa radioaktif diuruskan dengan mengikuti kaedah yang ditetapkan. So bagaimana kita nak menguruskan sisa radioaktif? Ada beberapa cara lah. Bergantung kepada kategori. Oleh itu, 5.5 adalah berkaitan dengan kesan negatif dan juga langkah. Jadi kita dah habis bab 5 dan sebenarnya tak ada latihan hari ini. Selepas ini saya akan sharekan kuizi. Soalan kuizi. Kalau anda masih ingat macam nak main, kita akan main kuizi. Saya letak dalam Google Classroom. Jangan rasa kuizi ini adalah satu beban. Satu beban homework ke apa, bukan. Kuizi ini adalah satu test untuk anda pastikan faham ke tidak. Saya tahu mungkin you tak suka buat soalan. Kalau saya bagi you Google Form ke, bagi you exercise ke, mungkin you tak suka. Tapi kuizi ini harap kamu jangan rasa stres sangat. Ini sebagai satu game untuk anda check sama ada anda faham ke tidak. Hari ini kita dah habis bab 5. Dan I wish you a happy, good weekend. We hope for good news tomorrow. So that we're not sure we can see on next Wednesday or not. But if no, next week or next lesson we will go for chapter 3. Bab 3, electromagnetic. Itu sahaja daripada hari ini. Dan selamat berhujung minggu. Have a good weekend. See you again. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.